Arifin. Okey, saya baca kejap. Assalamualaikum tuan. Okey, waalaikumsalam tuan Arif. Pemberian kasih sayang antara ibu dengan anak perlu khidmat peguam tak? Ada kos yang terlibat? Okey, soalan yang baik. Soalan yang di luar daripada kerangka kebiasaan yang kita buat siaran live ni lah. Okey, pemberian kasih sayang biasanya kita boleh menggunakan khidmat peguam ataupun kalau kita nak buat sendiri pun boleh. Okey, jadi untuk menjawab soalan tuan Arif, kalau kita mahir dengan selok-belok macam mana nak buat dokumentasi, apa yang kita panggil sebagai hibah lah. Hibah. Hibah ni pemberian kasih sayang tanpa apa-apa balasan. Bukan tanpa apa-apa balasan, dengan balasan kasih sayang. Minta maaf. Okay. So, bila kita memberikan hartanah kita kepada anak, katalah kita sebagai seorang ayah, kita nak berikan kepada anak, pemberian tu tanpa apa-apa balasan dari segi wang ringgit lah. So, kita boleh menggunakan dokumentasi hibah ataupun yang dalam bahasa English ni kita panggil sebagai deed of gift. Okey, itu satu. Yang kedua, kita perlu gunakan borang MOT ataupun borang pindah milik lah, borang 14A. Sekiranya hartanah tersebut dah ada geran individu ataupun geran strata, maka deed of gift tu perlu couple together dengan borang pindah milik ataupun borang 14A. Jadi dua-dua pihak perlu menandatangani dokumen tersebut lah. Maka okey, kat sini kena pastikan anak yang kita nak hibahkan tu mestilah dah cukup umur. Okey, umur dia mesti 18 tahun ke atas. Dia bila dah cukup umur baru dia boleh menerima aset tersebut ataupun hartanah tersebut melalui pemberian kasih sayang tadilah. Okey, jadi sediakan dua dokumen ni, deed of gift dan juga borang 14A. Okey, so selepas dah tandatangani dokumen 14A dan juga deed of gift tadi, dua-dua dokumen ni perlu dimatikan stamp lah. Perlu dimatikan stamp. Untuk borang untuk deed of gift, nak matikan stamp tu macam kita stamping SPA macam biasa, RM10 satu salinan. Okey, dan untuk MOT pula kita perlu melakukan proses adjudikasi. Kita kena adjudicate borang 14A itu di Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk menentukan berapakah nilaian duty stamp yang dikenakan. Okey, jadi untuk pemberian kasih sayang, kita perlu lampirkan bersama, ketika kita nak buat adjudication tu, kita perlu lampirkan bersama surat beranak. Okay, surat beranak untuk membuktikan bahawa anak ni adalah anak kita, anak kandung kita, dan kita memberi harta tersebut secara balasan kasih sayang, dan untuk membuktikan bahawa anak tu adalah anak kandung kita, kita nak dapatkan apa yang dipanggil sebagai peremitan duty stamp, kita perlu lampirkan apa yang dipanggil sebagai akuan berkanun lah. Akuan berkanun dan juga surat beranak, salinan surat beranak. Okey, dalam akuan berkanun tersebut kita nyatakan pemberian ni adalah atas dasar kasih sayang dan juga yang menerima balasan kasih sayang tersebut adalah anak kandung kita sendiri, dan kita perlu lampirkan SD tersebut, akuan berkanun tersebut bersama-sama dengan what we call surat beranak untuk dihantar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk proses adjudikasi ataupun adjudication. Okey, so bila Lembaga Hasil dah terima, Lembaga Hasil boleh memberikan peremitan jika mereka berpuas hati bahawa memang dokumentasi itu adalah genuine, adalah yang sah, dan balasan tu memang tidak melibatkan apa-apa bayaran atas balasan kasih sayang. Jadi peremitan duty stamp tu boleh diberikan sehingga 50%. Maknanya diskaun tu boleh diberikan sehingga 50% daripada kadar stamp duty asal. Okey, itu untuk menjawab soalan Tuan Arifin lah. Jadi maknanya nak buat gunakan deed of gift dan juga borang 14A tadi, nak gunakan khidmat peguam ataupun tidak, itu terpulang. Jadi tuan boleh, tuan-tuan perempuan boleh buat sendiri, kalau tahu caranya lah. Kalau tahu caranya boleh buat sendiri dan boleh uruskan proses untuk penyediaan dokumen dan juga adjudikasi di Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan cara sendiri. Dan selepas notis taksiran duty stamp dikeluarkan, kita dah buat bayaran duty stamp ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, maka dokumen 14A tadi tu kita boleh daftarkan di pejabat tanah yang berkenaan lah. Kalau katalah geran tu adalah geran mukim, maka kita pergilah pejabat tanah dan daerah yang berkenaan. Kalau katalah pejabat tanah dan daerah tu di Hulu Langat, dan geran mukim tu adalah geran mukim Hulu Langat, maka kita kena pergilah di pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Okay, kalau misal kata geran tu adalah geran yang didaftarkan di PTG, Pejabat Tanah dan Galian, contohnya geran HSD ataupun geran pajakan negeri, ataupun GRN, geran tu dia punya nombor siri dia GRN. Okay, jadi kita perlu daftarkan di Pejabat Tanah dan Galian. Okay, Pejabat Tanah dan Galian setiap negeri ada satu je. Kalau macam di Selangor ni Pejabat Tanah dan Galian di Shah Alam lah. Okay, jadi kena tahulah proses dan prosedur dia untuk buat sendiri. Kalau misal kita tak tahu, maka eloklah Tuan Arif menggunakan khidmat peguam lah untuk urusan tu.
Okay, kos yang terlibat sebenarnya dia bergantung bergantung kepada sebab setiap negeri, setiap pejabat tanah di negeri masing-masing tu kosnya tu berlainan. Okay, kos berlainan. Jadi kos yang perlu dibayar tu adalah untuk, okay, yang pertama tadi yang saya dah sebutkan untuk bayaran stamp duty. Okay, bayaran stamp duty itu bergantung kepada nilaian yang ditentukan oleh lembaga hasil dalam negeri. Dan kalau kisah kata ayah kepada anak ataupun mak kepada anak, dia boleh dapat peremitan ataupun diskaun 50% daripada keseluruhan stamp duty yang dikenakan. Okey, itu yang pertama, stamp duty. Yang kedua, bayaran kos untuk pendaftaran pindah milik di pejabat tanah yang berkenaan lah. Okey, so bayaran kos pendaftaran ni itu bergantung kepada pejabat tanah negeri mana yang kita berurusan. Okey, jadi dia kena check dengan pejabat tanah masing-masing lah. Okey, alright. So saya harap saya dah jawab soalan Tuan Arif tadi. Okay, saya pergi ke soalan yang kedua. Soalan daripada Tuan Abdullah Tohir. Soalan Tuan Abdullah, lelong High Court boleh extend 120 hari ke Tuan? Okay. Terima kasih Tuan Abdullah. Okay. So, berkenaan dengan tempoh bayaran untuk baki harga lelongan. So, untuk makluman semua, bila kita masuk ke dalam bidaan, contohlah macam kita nak membida hartanah, di dalam bidaan tu ada satu dokumen yang kita perlu perhalusi, which is apa yang dipanggil sebagai POS, Proclamation of Sale ataupun perisytiharaan jualan lelong. Okey, POS. Jadi kita kena tengok terma yang terkandung di dalam POS yang berkenaan lah. Okey, so biasanya dalam POS dia dah nyatakan nombor hak milik, alamat rumah yang nak dilelong, berapa harga rizabnya, siapa pelelong yang dah dilantik, siapa peguam bagi pihak bank, bayaran, tempoh masa bayaran yang perlu dijelaskan kepada bank selepas lelongan tu dibuat. Okey, dan biasanya tempoh bayaran tu diletakkan sama ada 90 hari ataupun 120 hari. Okey, jadi macam soalan Tuan Abdullah ni tadi. Okey, so bila kita nak buat bayaran baki harga lelongan tu, biasanya diberikan masa 120 hari dan jarang-jarang sekali kita boleh dapat pelanjutan masa. Okey, dan kalau katalah kita gagal untuk melunaskan bayaran dalam tempoh 120 hari, kalau kita nak mohon pelanjutan masa, itu bergantung tertakluk kepada budi bicara pihak bank yang melelong hartanah tersebutlah untuk memberi pelanjutan masa kepada kita. Tapi biasanya memang dia tak berikanlah pelanjutan masa. Kecuali kalau berlaku macam sekarang tempoh PKP, kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak dapatkan nak buat bank draft dan sebagainya. So mungkin itu atas budi bicara bank dia boleh bagi pelanjutan masa lah. Sebab tu bila kita nak buat bidaan dalam lelongan, topik bidaan dalam lelongan ni saya dah ulas panjang lebar dalam siri live saya beberapa minggu yang lepas. Mungkin Tuan Abdullah boleh tengok dalam YouTube channel saya. Dan saya sering mengingatkan lah tuan-tuan perempuan untuk mendapatkan sesalinan POS, Proclamation of Sale, sebelum membuat bidaan untuk memastikan semua terma-terma yang ada di dalam POS tersebut telah pun difahami dan mesti dipatuhi lah. Jadi kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh kontak peguam yang mengendalikan kes tersebut bagi pihak bank, dan juga kontak pelelong yang dah dilantik oleh mahkamah tadi. So kalau lelongan tu dibuat di mahkamah, kita check lah dia punya POS tu di pihak pelelong yang dah dilantik oleh mahkamah tadi. Kalau misalnya kata lelongan tu dibuat di pejabat tanah, so procedure wise sama je lah. Kita kena dapatkan dia punya POS daripada pejabat tanah pula lah. So itu dia punya tempoh masa yang dah ditetapkan, dan perlu patuhilah tempoh masa yang ditetapkan tu, dan pelanjutan masa tu bergantung pada pihak bank dan juga kata apa, atas budi bicara dia. Kita nak dapat pelanjutan tu, kita kena tanya dia lah. Okey, terima kasih Tuan Abdullah. So saya teruskan dengan soalan Cik Ridwan. Okey, coach, macam mana nak pastikan lawyer yang kita pilih tu adalah lawyer hartanah dan berdaftar dengan sah? Okey, soalan yang baik. Cik Ridwan perlu check. Sekarang ni benda ni pun dah banyak kali dah sebenarnya saya terangkan. Peguam dia perlu berdaftar dengan majlis peguam, majlis peguam, dan setiap tahun peguam perlu renew, memperbaharui lesen ataupun yang kita panggil sebagai sijil amalan guaman. Sijil amalan guaman ni setiap tahun kita kena renew, dan setiap tahun kita kena bayar, ada caruman, caruman yang perlu dibayar kepada majlis peguam lah. Okey, jadi macam sekarang ni bulan Januari, sebenarnya lawyer yang dah kita apply sijil amalan guaman tu seawal bulan 10 tahun lepas.
Bulan Oktober 2020 lagi kita dah apply dah. Sekela ataupun perkeliling dah dikeluarkan oleh Majlis Peguam, dan peguam-peguam yang ingin beramal pada tahun 2021, kita perlu submit permohonan untuk renew kita punya sijil annual ataupun kita panggil sebagai practicing certificate ataupun PC lah. Kita nak renew PC tu melalui Majlis Peguam, dan bila macam saya, alhamdulillah bulan 11 itu saya dah dapat saya punya sijil amalan guaman practicing certificate saya untuk tahun 2021 ni. Jadi mana-mana peguam yang dah submit permohonan ke Majlis Peguam, dia akan proses. So bila dah proses, dia akan keluarkan sijil annual ataupun practicing certificate tersebut dalam tempoh beberapa minggu lah. Okay, dan sepatutnya pada bulan 1 ni semua peguam yang ingin beramal perlu mendapatkan sijil annual tu terlebih dahulu. Barulah dia boleh dikategorikan sebagai peguam yang berdaftar dan sah lah. Okey, jadi untuk menjawab soalan Tuan Ridwan perlu cek di website ataupun di laman web Bar Council. Okey, so boleh masuk ke malaysianbar.org. malaysianbar.org.my tak silap saya. Boleh masuk ke malaysianbar.org.my. Boleh tengok dalam website Bar Council tu, dia ada satu ruangan dipanggil directory. Klik di ruangan directory tu, boleh masukkan nama peguam yang kita nak pilih tadi. Dan dari situ dia akan tulis aktif ataupun inaktif. Kalau misalnya kata inaktif, maksud dia sijil amalan guaman itu masih belum dikeluarkan lagi lah. Jadi kalau dia tulis aktif, maknanya sijil amalan guamannya dah dikeluarkan. Okey, nak pastikan yang dia ni mahir dalam bidang conveyancing ataupun tidak, ataupun dalam bidang hartanah ataupun tidak, kita perlu melakukan checking lah. Kena buat checking. Checking yang saya selalu syorkan kepada tuan-tuan perempuan semua, siapa-siapa yang nak check sama ada peguam tu memang mahir dalam bidang hartanah ataupun tidak, adalah melalui pertanyaan, soalan yang berkaitan dengan undang-undang hartanah kepada peguam tersebutlah. Okay, so mungkin saya boleh syorkan tuan-tuan perempuan yang nak check, mungkin kita dah tengok dalam directory, dah buka directory Bar Council, kita dah tahu dah nombor telefon dia, siapa lawyer yang ada dalam tu, dalam firma guaman tu. So kita telefon firma guaman tersebut, dan kita tanyalah beberapa soalan yang berkaitan dengan conveyancing. Okay, so antara soalan yang boleh ditanyakan tu, mungkin tuan-tuan perempuan boleh tanyakan, okay, sekarang ni saya nak beli rumah berharga RM500,000 ke bawah. Okay, so apa perks ataupun apa kelebihan yang saya dapat untuk tahun 2021 ni? So itu antara soalan yang tuan-tuan perempuan boleh tanyakan. Kalau dia jawab, okay, sama je, 2020 dengan 2021 sama je, tak ada apa-apa perubahan pun. So kena berhati-hati. Sebab tahun 2020 dulu, peremitan ataupun diskaun duty stamp terhad untuk harga rumah bernilai RM300,000 ke bawah sahaja. Kita boleh dapatkan pengecualian penuh duty stamp untuk rumah pertama lah yang kita beli. Tapi tahun 2021 ni hadnya telah dinaikkan. Dinaikkan kepada RM500,000 dan ke bawah. Jadi kalau dia tanya, sama je, RM300,000 dulu dengan RM500,000 sekarang ni sama je, tak ada beza pun. So kena berhati-hatilah. Okay, itu antara contoh-contoh lah soalan yang tuan-tuan perempuan boleh tanyakan. Dan pastikan tuan-tuan perempuan dapatkan quotation daripada peguam yang mengendalikan urusan yang kita nak lantik dari tadi tu. Kita nak pastikan yang quotation itu adalah menyamai ataupun selari dengan apa yang dipanggil sebagai SRO ataupun Solicitors Remuneration Order, Akta Saraan Peguam Cara. So kita kena pastikan yang peguam tu menggunakan scale fee yang dah ditetapkan oleh peguam, Perintah Saraan Peguam Cara tadilah. So itu antara langkah-langkah yang kita perlu ambil lah. So saya harap saya dah jawab lah soalan Tuan Ridwan tu. Okey, saya teruskan dengan soalan Raja Tempur Jebat. Nama ni memang hebat ni, macam pendekar. Tuan Raja, saya nak tanya okey, kalau beli rumah subsale, lawyer SMP cakap status kes saya, owner baru tutup hutang dari bank. Okey, berapa lama lagi saya kena tunggu untuk dapat kunci rumah? Saya first home buyer, banyak tak tahu. Okey, kalau ikutkan macam proses jual beli rumah, saya syorkanlah tuan dapatkan e-book saya. E-book saya tips mudah jual beli hartanah. Dalam tu memang saya dah nyatakan dia punya proses daripada A sampai Z. Masa mula-mula kita sign booking form dengan ejen sampailah kita terima kunci rumah tu. Okey, jadi tempoh masa yang dah guna pakai lah untuk transaksi jual beli rumah ni, biasanya dia tengok pada jenis hartanah terus sendirilah. Okay, kalau hartanah yang berstatus freehold, memang tempoh masanya cepat sikit, sebab dia tak perlu nak dapatkan consent ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Kalau katalah hartanah tu berstatus leasehold, yang ada sekatan kepentingan, maka prosesnya panjang sikit. Sebab dia perlu dapatkan kebenaran pindah milik untuk daripada pejabat tanah yang berkaitan lah. Okay, right.
So untuk menjawab soalan Raja Tempur, kita nak dapatkan orang kata apa, redemption ataupun tebus hutang, tebus hutang. So dalam kes Raja Tempur ni sebenarnya proses tebus hutang tu owner dah buat. Owner dah buat. Jadi bila dia dah bayar bayaran untuk tebus hutang tersebut, ataupun dalam istilah undang-undang kita panggil sebagai redemption sum. Redemption sum. Bayaran tebus hutang dah dibayar, dia tengah tunggu satu dokumen daripada pihak bank penjual yang dipanggil sebagai pelepasan gadaian. Okey, dokumen pelepasan gadaian tu yang sebenarnya ambil masa sikit. Biasanya bank bila dia dah terima bayaran, dia tak bolehlah hari ni dia terima bayaran, hari tu juga dia keluarkan dokumen pelepasan gadaian ataupun borang 16N tu. Dia kena ambil masa sikit. Biasanya dia ambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lah. 2 ke 3 minggu. Tambah pula sekarang ni tengah PKP, mungkin kebanyakan bank punya pejabat tu bekerja daripada rumah lah. Dia tak boleh nak berurusan macam biasa. Jadi kita boleh expect yang proses untuk dapatkan dokumen pelepasan gadaian tu panjang sikit lah. Panjang sikit. Mungkin daripada tadi 2 ke 3 minggu boleh jadi sebulan ke sebulan setengah lah. Itu expectation saya dalam tempoh PKP yang kita tengah berlaku sekarang ni. So berapa lama nak tunggu dapat kunci? Itu baru step yang nak dapatkan pelepasan gadaian. Dah dapat pelepasan gadaian tu, perlu pula pihak bank yang menguruskan loan tuan Raja Tempur, dapatkan pula dia punya baki loan. Selepas dah dapat dokumen pelepasan gadaian daripada bank penjual, bank Tuan Raja ni kena uruskan untuk release baki loan sum. Baki loan sum maknanya tadi kan katalah kita assume yang Tuan Raja buat pinjaman dengan pihak bank. So bila pihak bank nak disburse loan Tuan Raja tu, dia kena dapatkan dulu dokumen pelepasan gadaian daripada bank penjual. Bila dah dapatkan dokumen pelepasan daripada bank penjual, barulah dia boleh disburse loan Tuan Raja tu kepada pihak penjual ataupun pada peguam pihak penjual tadi itulah. Jadi kita boleh expect kat situ mungkin dia ambil masa lebih kurang dalam 3 ke 4 minggu selepas pelepasan gadaian tu dah diperolehi. Itu untuk tempoh biasalah yang kita uruskan untuk dapatkan loan tu di-release ataupun disburse daripada bank pembeli kepada pihak lawyer yang mewakili penjual tadi. Jadi nak dapatkan kunci rumah tu saya boleh estimate lah. Kalau sekarang tempoh masanya ambil masa untuk dapatkan pelepasan gadaian tu lebih kurang dalam 3 ke 4 minggu. So plus minus kat situ lebih kurang dalam 2 bulan lagi. Lebih kurang dalam 2 bulan lagi barulah Tuan Raja Tempur boleh mendapat kunci rumah dan masuk ke rumah baru. Tahniah saya ucapkan Tuan Raja. So saya teruskan lagi dengan soalan-soalan yang masuk. Muaz ada pagi ni. Terima kasih Muaz. Syukur baru dapat join dengar perkongsian coach hari ni. Sebelum ni duk busy nak stabilize facing PKP 2.0. Tak apa. Terima kasih Muaz. Tuan Imran ada tanya soalan. Saya tengok sekejap soalan dia ni. Coach, bagaimana nak semak kita pernah dapat pengecualian duty stamp rumah pertama? Ada dinyatakan dalam SMP atau kena call LHDN untuk semak SMP rumah pertama saya tahun 2011? Definitely bila kita dah beli rumah kali yang pertama dulu, LHDN memang dah ada rekod tu. LHDN memang dah ada rekod tu. Jangan kita simply assume yang kalau katalah kita beli rumah tahun 2011, kita assume yang memang LHDN tak tahu berkenaan dengan pembelian rumah pertama kita tu. LHDN punya rekod tu memang tip-top, tak boleh nak membohong, tak boleh kita nak menutup mata mereka kerana mereka ni adalah lembaga. Ingat kita manusia, mereka ni lembaga. So bila bercakap pasal lembaga ni macam-macam, lembaga yang menyeramkan lah, lembaga yang menggerunkan lah kan. So mereka ni lembaga, ingat tu je. Mereka ni lembaga, kita ni manusia. So mereka ni dah ada sistem, Kalau katalah kita tak pasti, tapi ingat-ingat lupa lah, saya ni pernah beli rumah dulu, takkanlah kita tak ingat kita pernah beli rumah kan. So bila dah ada je hartanah, sama ada kita beli hartanah tersebut ataupun hartanah tu diperolehi secara percuma, atas dasar kita terima harta pusaka, atas dasar kita terima sebagai balasan macam tadi yang siapa yang tanya tadi tu, Cik Arif, yang Cik Arif tanya balasan kasih sayang tadi even though kita terima atas balasan kasih sayang, even though kita terima atas jual beli, even though kita terima sebagai harta pusaka, semua ni consider sebagai harta tu dah jadi milik kita.
So pembelian hartanah bagi kali yang kedua ni, walaupun yang dulu tu kita dapat secara percuma, dikonsiderkan, ditakdirkan sebagai pembelian untuk kali yang kedua juga. So kena berhati-hati. So maknanya untuk menjawab soalan Tuan Imran, nak check, nak semak tu, boleh call lah Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada hotline dia. Saya pun dah lupa lah nombor hotline dia. Boleh call, bagi nombor IC kita ataupun bagi nombor cukai pendapatan kita. Dia boleh tolong periksakan. Okay, so kena ingat, bila kita cuba-cuba untuk menipu pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan menandatangani akuan berkanun. Konon-kononnya lah, kita nak beli rumah, kita nak dapatkan peremitan duty stamp tu, kita pun buatlah akuan berkanun mengesahkan yang ini adalah pembelian rumah kali yang pertama kita. Okay, so bila masuk aja, tu yang ada proses yang saya sebut tadi, masa nak menjawab soalan Encik Arif Arifin tadi, proses untuk adjudikasi. Proses adjudikasi inilah yang sebenarnya Lembaga Hasil akan check balik dia punya track record. Tengok balik rekod-rekod lampau dan sebagainya. Kalau dah dalam urusan jual beli yang kita buat ni bukan urusan jual beli yang pertama, maka dalam rekod dia tu memang ada tertera, kita pernah ada rumah, kita pernah ada tanah, even though kita dah jual, dia bukannya consider macam kita dah beli, kita jual tu maknanya kita dah tak ada rumah, kita dah tak ada tanah. Tak, kita dah beli dulu dan kita dah jual pun tanah tu, consider macam rumah yang kita nak beli sekarang ni masih rumah yang kedua lah, bukan rumah pertama lagi dah. Serigid tu sebenarnya Lembaga Hasil bekerja. Okay? So kena faham sekarang ni kerajaan tak berapa nak ada duit. Lembaga Hasil Dalam Negeri sekarang ni tengah aggressively mencapai dia punya KPI. Nak capai KPI dia kena dapatkanlah cukai-cukai yang ada kat luar sana lah, termasuklah stamp duty untuk pindah milik, macam benda ni. So maknanya untuk menjawab soalan Tuan Imran, kena telefon mereka, kena check dengan mereka sama ada dalam rekod mereka tu memang ada ke tidak nama tuan di dalam pembelian hartanah yang sebelumnya tu. So kalau memang tak pasti, boleh call mereka lah, boleh check dengan mereka. So itu saja untuk menjawab soalan Tuan Imran. Okey, Muaz ada tak tanya kat sini? Sekejap saya tengok kejap. Okey, panjang sikit soalannya ni. Coach nak tanya, untuk rumah owner ongoing tukar from master title to strata title leasehold yang dah diisukan, dokumen DOA masih diperlukan ke? Kena tunggu sampai selesai proses strata application habis for first owner dan baru MOT pada buyer. Okey. Sekarang ni maknanya soalan Muaz ni, SPA dah sign ke belum? So mungkin Muaz boleh enlighten saya lagi berkenaan dengan SPA tu. Dia dah sign belum untuk jual? Kalau misal kata dia belum sign untuk jual, nak tunggu MOT perfection untuk pindah milik yang pertama tu, di antara developer dengan penjual tadi, maka nak menjawab soalan tu, saya syorkan better tunggu. Better tunggu dulu MOT tu dah perfected. So maknanya pindah milik di antara developer dengan owner tadi tu, kalau benda tu dah ongoing lah. So macam yang saya faham kat sini, Muaz punya senario ni dah dibuat. Okay, so MOT tu dah dibuat. Okay, so MOT dah dibuat, maka proses tu tak payahlah nak kita terencatkan. Kita teruskan aja. Kita teruskan aja sampai proses pindah milik di antara developer dengan penjual tadi tu dah diselesaikan dulu. Maknanya nanti kita tengok grant individu ataupun grant strata tu dah ditukar nama daripada nama pemaju, daripada nama pemaju kepada nama penjual. So bila dah tukar nama, barulah kita buat urusan SPA antara penjual dengan pembeli yang barulah. So lagi mudah macam tu. Sebab kalau katalah kita nak prepare SPA sekarang, bukan tak boleh. Kalau tanya pendapat saya, nak buat cepat lah. Katalah sekarang ni nak cepat-cepat buat lah apa semua kan. Biasalah urusan-urusan yang melibatkan penjualan tanah ni, owner nak dapat duit cepat kan. So dia dah terginja-ginja nak sign SPA tu cepat kan. Okay, so nak menjawab soalan tu, sebenarnya nak sign SPA sekarang boleh. Boleh sign SPA sekarang. Cuma perfection of transfer di antara penjual dengan pemaju tadi tu, yang tu saya syorkan tunggu dulu. Tunggu dulu maknanya biar proses tu berjalan. SPA nak sign dulu tak apa. Antara penjual dengan pembeli tu nak sign sekarang tak apa. So nanti lawyer yang buat tu tahulah nanti nak buat preamble ataupun recital part dekat SPA tu, dia kena olah sikit. Dia tak boleh pakai standard SPA macam biasa. Lawyer yang buat tu dia kena tahu cara macam mana nak buat dalam recital tu. Dia kena terangkan satu persatu. Perenggan pertama nak cerita, melalui perjanjian jual beli bertarikh prinsipal SPA, berapa hari bulan.
melalui dokumen pindah milik yang telah ditantangani di antara pemaju dengan penjual bertarikh sekian-sekian. Okey, so dia kena buat dalam preamble ataupun recital part of the SPA tu, dia kena nyatakan satu persatu. So tempoh masa untuk 3 bulan tu dia tak berjalan daripada tarikh SPA tu ditantangani ataupun dimatikan stamp. Dia akan berjalan setelah pindah milik disempurnakan di antara pemaju dengan penjual tu tadi. So itu antara benda-benda teknikal lah. So lawyer should know what to do. Dan saya rasa kalau misalnya kata Muaz tersepit tengah-tengah nak buat SPA tu sekarang ataupun nak tunggu, saya boleh syorkan kalau boleh tunggu lagi bagus. Tunggulah sampai urusan MOT first transfer tu selesai dulu baru buat MOT untuk yang kedua ni. Okey, tapi kalau misalnya kata yang si penjual ni memang nak cepat, nak buat SPA tu sekarang, boleh je buat SPA tu sekarang, sign je sekarang, tapi tempoh masa yang 3 bulan tu tak berjalan lagi. Tempoh masa yang 3 bulan untuk buyer selesaikan baki harga jual tu tak berjalan lagi. Dia hanya berjalan setelah 14A disempurnakan dan geran serata ataupun individu tu dah ditukar kepada nama penjual tu. Itu yang kita maksudkan tadi lah. Okay. So terima kasih Tuan Raja Tempur atas info. Oh ni yang dia terima kasih kat saya pula terima kasih kat dia. Terima kasih kerana dia bertanya soalan. Minta maaf kalut sikit pagi ni. Okey, Pak Izzah ada tanya soalan ni. Coach, sekarang dah pengecualian stamp duty untuk rumah pertama bawah 500k, jadi dah boleh bagi tahu pelanggan ke? Okey. Soalan yang baik Pak Izzah. Saya tengah menunggu lagi warta kerajaan untuk dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan. So, untuk pengecualian duty stamp berharga untuk pembelian rumah kediaman berharga 500,000 dan ke bawah rumah pertama, seperti mana yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2021, sebenarnya warta kerajaannya masih lagi belum dikeluarkan. Seperti biasalah, macam yang saya selalu merungut dulu-dulu, bila kerajaan umumkan sesuatu ni, nak tunggu warta kerajaan tu keluar memang lambat. Sampai hari ni dah masuk 17 bulan Januari pun wartanya belum dikeluarkan lagi. Jadi untuk selamat saya faham perunding-perunding hartanah ni semua nak kejar, nak close case dan sebagainya. Saya pun seronok juga bila rakan-rakan sahabat-sahabat REN boleh close case ni kan. So antara benda yang kita nak ceritakan dengan bakal pembeli tu dah tentulah berkenaan dengan diskaun ataupun premitan duty stamp untuk tahun 2021 ni. Jadi sure saya adalah bagi tahu je dengan bakal-bakal pembeli ni. Okey encik, kalau encik beli rumah ni kali pertama, harga rumah ni bawah 500,000, encik sebenarnya layak untuk mendapat premitan duty stamp, untuk dapatkan diskaun duty stamp sepenuhnya. Okey, tapi sekarang ni kita masih lagi tunggu warta kerajaan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Jadi macam mana pun kalau encik nak sign SPA sekarang tak ada masalah, boleh je nak sign sebab proses untuk dapatkan warta ni memang ambil masa sikit. Jadi peguam, macam mana yang peguam nak buat sekarang ni, dia dah sign SPA tu, sign aja dulu, tak ada masalah. Macam saya start daripada awal tahun itu memang apa-apa kes yang masuk, apa-apa SPA yang nak buat ni untuk pembelian rumah pertama ni, kita sign je SD tu awal-awal. Dia ada satu dokumen dia panggil akuan berkanun lah. Akuan berkanun ni untuk deklarasi. Deklarasi bahawa pembeli tu adalah pembeli rumah kali pertama. Okay? So kita minta aja dia sign akuan berkanun tu. Dan walaupun warta tu tak keluar lagi, tak apa, kita prepare in advance. Kita prepare awal-awal. Okay? Dan proses untuk adjudikasi ataupun nak hantar ke lembaga hasil dalam negeri, nak adjudicate borang pindah milik tu lambat lagi sebenarnya. Dia ada beberapa step lagi yang kita kena buat lah. Tapi tak apa, untuk memudahkan urusan dan nak memastikan bahawa kita tak hilang potential buyer yang ada tu, kita just cakap dengan dia macam mana yang saya sarankan tadi. So saya harap saya dah jawab soalan Faizal tu lah. Okay, terima kasih Tuan Imran. Alright, so okay, Muaz ada ulas lagi ni. SPA belum sign lagi coach between owner dan buyer dalam proses view and put for sale rumah tersebut. Okay, rumah Metia section 13 Shah Alam. Okay, alright. Tak apa Muaz, kalau misalnya kata masih lagi put on sale, belum ada potential buyer lagi, so tak ada masalah untuk macam yang saya sebutkan tadi lah. Maknanya sekarang ni masa tu masih lagi di pihak penjual untuk pastikan pindah milik borang 14A antara dia dengan pemaju tu dah di-finalizekan. So dalam tempoh PKP sekarang ni memang agak struggle sikit lah. Kita nak berurusan dengan pejabat tanah pun agak susah sikit. Pejabat tanah pun kebanyakannya tak buka.
Jadi pejabat pemaju ni saya rasa kalau dia masih lagi beroperasi, jadi kita boleh minta pemaju uruskan lah untuk tanda tangan borang 14A first transfer MOT tadi tu. Dan peguam yang mengendalikan urusan first transfer MOT tu kena bergerak cepat sikit lah. Sebab sekarang ni lembaga hasil dalam negeri masih buka. Jadi bila dah dapat MOT yang dah sign oleh pemaju dan juga pembeli tu dah sign, pembeli pula apa, penjual tadi tu dah sign, so maknanya kita boleh terus hantar untuk proses judikasi dan kita boleh dapatkan notis taksiran tu dalam tempoh terdekat ni dan kita terus bayar stamp duty. So bila once dah bayar je stamp duty, dah boleh standby untuk register dekat pejabat tanah lah. So proses tu kena buat dalam masa terdekat ni. Okay, alright. Okay, so saya rasa saya dah jawab semua soalan kot dah keluar ni kan. Ada lagi ke soalan-soalan yang saya masih lagi tertinggal? Kalau ada, tolong highlightkan kepada saya. Saya rasa semua dah jawab dah ni. Okay, saya bagi lagi 2 minit. Saya bagi 2 minit. Last question. Kalau ada soalan terakhir yang nak ditanyakan, boleh tanyakan kepada saya. Satu saja lagi soalan saya benarkan. Okay, silakan. Siapa-siapa yang nak bertanya soalan, boleh. Satu lagi soalan saya benarkan. Tinggal saki-baki berapa minit yang kita dah ke udara secara live ni. Oh, dah lebih setengah jam dah pun. Tak tengok jam, tak perasan. Okay, ada lagi ke? Satu soalan lagi saya benarkan. Silakan. Ramai sahabat-sahabat Ren kita ni. Lin ada, Pak Izzah ada, Muaz ada. Abang Ali pun ada. Abang Ali senyap pula ni. Okey, pemberian kasih sayang. Okey. Ada lagi ke nak tanya soalan? Kalau tak ada, kita boleh sambung lah kita punya sesi live ni ke hari esok. InsyaAllah esok saya akan ke udara macam biasa. Tepat jam 10 pagi. So kalau tuan-tuan perempuan ingin mengajukan soalan dalam sesi live saya selama 30 minit ni, saya alu-alukan lah. So insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam live session bersama saya. Setiap pagi sepanjang tempoh PKP pukul 10 pagi saya buat live ni. Dan kalau ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan, kalau tuan-tuan perempuan malu lah nak keluar, nak appear dalam siaran live ni, mungkin boleh emailkan kepada saya. Nak email tu, ambil email address saya lah, Anda Hartanah, ANDAHARTANAH, Anda Hartanah @gmail.com. Okay, itu email saya. Ataupun tuan-tuan perempuan boleh WhatsApp saya ke nombor 012 655 0685 012 655 0685. Okey, kejap. Tuan Zulhaimi ada tanya soalan lagi ni. Salam tuan, nak tanya, rumah sekarang almost 20 years masih single title. Ada masalah ke kalau nak jual in future? Single title ni maksud dia apa? Individual title ke atau master title yang Cik Zul nak maksudkan ni? Single title, saya rasa individual title tu ada masalah ke kalau nak jual? Tak ada masalah sebenarnya, boleh je nak jual tu, tak ada masalah Cik Zul. Mungkin kerisauan Cik Zul ni, rumah tu saya rasa mungkin leasehold kot. Leasehold leasehold dia ada tempoh masa. So rumah-rumah leasehold ni pajakan 99 tahun tu biasanya ada tempoh masa. Yang menghadapi kesukaran sikit untuk menjual ni adalah rumah-rumah yang tempoh pajakannya tu dah nak habis. Katalah tempoh pajakannya 99 tahun, bakinya tinggal 30 tahun lagi. Itu mungkin bermasalah untuk dijual lah. Sebab kita nak dapatkan buyer yang berminat nak beli rumah yang tinggal 30 tahun ni mungkin agak susah sikit. Dan buyer tu pula agak susah nak dapatkan pinjaman daripada bank. Sebab nak dapatkan loan daripada bank biasanya tengok kalau misalnya kita tempoh kurang daripada 50 tahun, dia agak susah sikit nak bagi pinjaman. So tu kena ni lah, kena take note on that lah. So Cik Zul mungkin kalau Cik Zul tak dalam kategori yang saya sebutkan tadi, rumah tu bukan rumah leasehold, sekiranya dia leasehold sekalipun, tempoh pajakan tu lebih daripada tempoh 30 tahun, dan insyaAllah boleh je nak jual. InsyaAllah. Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan atas kesudian untuk mengikuti rancangan live saya pada pagi ni, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi 30 minit bersama Coach Haizat ni esok. Anda tanya, Coach jawab. So kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.